Isnin hingga Jumaat. Saksikan Hawa eksklusif hanya di Suka TV. Suka Sangat. Cita-cita menjadi pilot. Pilot itu membawa pesawat. Jika cita-cita ingin terkabul dengan cepat, harus belajar dengan kuat. Assalamualaikum dan salam Jumaat kepada yang sedang menonton program Buah Bicara Hawa, inspirasi wanita masa ini, wanita luar biasa. Dan tak kiralah anda seorang kaum Hawa ataupun seorang kaum Adam, kami harapkan anda berada dalam keadaan yang baik-baik sahaja, insya-Allah, terutama di musim sejuk, musim influenza ni. Jadi jaga kesihatan anda. Jam menunjukkan 11.30 pagi seperti biasa, kita bersiaran langsung daripada sekarang hingga 12.30 tengah hari di saluran 116 My TV, ataupun anda boleh tonton kami di YouTube live stream Suka TV. Hanya search Suka TV dan anda boleh tonton kami. Dan juga kalau ada apa-apa informasi ataupun pertanyaan tentang Suka TV, anda boleh ke www.sukatv.com ataupun membeli belah bersama kami di www.sukashop.com. Yes. Dan seperti biasa, kami berdua akan sentiasa menjemput tetamu-tetamu undangan yang hebat. Selalunya kita ada wanita luar biasa yang akan mengupaskan tajuk-tajuk menarik, tapi hari ini kita bawakan kaum Adam pada hari Jumaat. Yes, untuk kongsikan tentang topik yang kita akan bincangkan pada hari ini. Jadi apa agaknya topik kita pada hari ini? Kita dah berikan bayangan pada penonton tadi, pada pantun yang saya bagi tadi. Tapi sebelum kita teruskan kepada topik kita, kita nak ucapkan tahniah kepada Lieutenant Colonel Kanan Lee Mei Yi. Dan tahun ini, buat pertama kalinya, Komander Skuadron F-16 adalah seorang wanita. Dan pada 9 Ogos, Lieutenant Colonel Kanan Lee Mei Yi akan mengetuai letupan bom Salute to the Nation di platform terapung Marina Bay. Dan semua orang akan melihat secara peribadi dan pada skrin kecil. Dan ini berada di Singapura, ya, Talisha? Orang kata apa ni, tentera udara untuk Singapura. Betul. Yang pertama, kolonel pertama wanita yang dan dia launching dan masa event tu ramailah orang yang menontonnya, terutama sekali remaja-remaja wanita, dan kita harap ini orang kata melambangkan inspirasi kepada anak-anak muda, terutama sekali wanita. Anda ada harapan untuk jadi apa saja yang anda mahukan, cuma kena bekerja keras dan sentiasa orang cakap ada have faith in yourself. Yes. Walaupun jantina tidak menjadi salah satu faktor sebenarnya untuk menjadi juruterbang pejuang, tapi calon wanita kekal sedikit dan jauh di antara mereka. Jom kita harapkan cerita kolonel hari ini memberikan inspirasi yang lebih kepada wanita-wanita di luar sana. Beliau berkata, dengan berkongsi kisah saya berharap akan membantu wanita-wanita lain melihat bahawa ini adalah jalan mungkin untuk dicita-citakan, bahawa mereka boleh mendapat tempat dalam tentera ataupun industri lain yang dikuasai oleh lelaki secara tradisional. Betul tu. Dan topik pada hari ini ada kait rapat dengan apa yang kita nak bincangkan. Jadi topik yang kita akan bawakan pada hari ini adalah kerjaya di awan biru. Adakah tetamu kita merupakan seorang pramugari atau pramugara ataupun seorang juruterbang? Kalau nak tahu lebih lanjut, kita harus sentiasa bersama kami. Anda harus sentiasa bersama kami kerana kita akan ceritakan sedikit tentang International Youth Day yang berlangsung pada hari ini, 12 Ogos. Okey, untuk pengetahuan anda semua, 12 Ogos adalah merupakan International Youth Day bagi Hari Belia Antarabangsa 2022. Perpaduan antara generasi. Ia adalah untuk mewujudkan dunia untuk semua peringkat usia bagi mencapai Sustainable Development Goals SDG. Dunia perlu manfaatkan potensi seluruh generasi. Tak kira yang kecil, yang muda, yang dewasa. Kita perlu manfaatkan keseluruhannya, Talisha. Betul. Dan setiap generation ni dia ada berubah-ubah. Betul. Tapi tak salah kalau kita gabungkan daripada zaman nenek kita, daripada kita zaman ibu kita dan even sampai sekarang pun. Sebab orang cakap macam mana? Tak lapuk dari zaman macam tu. Sebab ialah setiap golongan ni ada potensi untuk memberikan sumbangan yang lebih kepada masyarakat kita. Betul tak? Jadi Happy Youth Day Malaysia. Okey Talisha, untuk topik hari ni, kerjaya di awan biru. Apa pendapat Talisha? Apa your imagination bila kita cakap awan biru? Okey.
daripada kecil kita tak adalah, saya sendiri saya tak ada cita-cita tu dalam diri saya, tapi saya pernah terfikir kalaulah tiba-tiba macam dalam masa kecil kan kita fikir kalau saya jadi pramugari atas udara kan macam mana perasaan tu, sebab kita tahu komitmen mereka adalah tinggi. Betul. Tak kira juruterbang ataupun pramugari-pramugara, komitmen dia orang sangat tinggi. Dia orang akan sentiasa travel back and forth. Ada hari, ada masa untuk keluarga, ada masa memang mereka sentiasa bekerja, especially bila dapat travel lagi jauh, betul tak? Dan berpisah dengan keluarga. Contoh sama macam kita punya kawan Syaza. Yes, betul. Yes, yang dah orang kata apa? Meneruskan kerjaya yes. mereka sebagai pramugari kan, dan harus keluar daripada negara, maksudnya berjalan sana berjalan sini. So kita rasa macam alamak, pengorbanan tu yes. sangat tinggi Talisha. Sebab yalah bila kita bekerja di awan biru, kata pun awan biru dia dunia yang lain, betul tak? Jadi banyak yang perlu kita korbankan, tak kisahlah masa dengan family macam Talisha cakap, lepas tu masa untuk diri sendiri lagi. Dan itulah topik yang kita akan bincangkan hari ini. Kita bawakan tetamu yang sangat istimewa dan diorang born to each other. Kita nak tahu macam mana perjalanan mereka. Topik kita hari ini adalah kerjaya di awan biru, dan kalau anda ingin tahu dengan lebih lanjut, teruskan menonton kami. Tapi kita kena berehat sebentar dalam program Buah Bicara Hawa, inspirasi wanita masa ini, wanita luar biasa. Alright, anda bersama kami dalam program Buah Bicara Hawa, inspirasi wanita masa ini, wanita luar biasa. Dan kita dah sebut tadi topik kita pada hari ini adalah kerjaya di awan biru. Jadi kita bawakan dua senior pro captain yang sudah orang kata terbang lebih daripada 10 tahun, lebih daripada 40 tahun, dan kita bawakan pada hari ini di studios, iaitu Kapten Juruterbang Air Asia, Kapten Izwan Jaya, dan juga anaknya sendiri. Anaknya Talisha. Yes, Kapten Amirul Ashraf. Ini dia. Assalamualaikum. Salam. Pas. Sihat? Okey. Sihat. Alhamdulillah. Hari ni tak fly ke kejap lagi? Hari ni tak terbang. Sempat lagi. Okeylah. Wow, segak lah Talisha. Yes. Dua-dua captain and then ada lambang tu. Betul. Kita pun kena duduk tegak ni Talisha. So kita tahu tadi kita dah tanya sikit, kita tanya Kapten Izwan. Kapten Izwan merupakan bekas orang kata Air Force TUDM. Ya. Selama 31 tahun dan terus beralih ke commercial flight di Air Asia selama 16 tahun. Dan anak beliau mengikut jejaknya dah jadi 13 tahun dah. Betul. Dalam Air Asia juga, bersama Air Asia. Itulah. Jadi sebelum tu kita nak tahu jugalah kan, bagaimana perasaan bekerja dengan father and son dalam satu company kan? Bidang yang sama, macam mana? Kita tanya anak dululah. Anak tak kerja dengan father kan? Tak adalah, tak nervous pun. Okey. Ya, okey je. Tapi it's nice lah because you boleh discuss the same thing dekat rumah. Wow. Yeah. So macam Kapten Izwan pula, apa perasaan bila anak ikut sebab jejak? topik-topik yang kita bincanglah di rumah berkaitan dengan penerbangan itu membawa manfaat lah pada diri dia juga. Kami pun pernah juga terbang sekali. Sekali je. Sekali je. Selama 13 tahun sekali? Sekali je. Tapi masing-masing mengikut prosedur yang telah ditetapkan, peraturan yang sedia ada. Membuat kerja secara profesional lah. Walaupun ayah dengan anak terbang. Ya. Itu bagus sebenarnya. Wow, saya tertarik juga kan bila ayah dengan anak terbang sekali. Betul. Kan. Lepas tu nak maintain professional tu, kita nak tanya sikit lah. Macam mana nak maintain professional tu? Sebab yelah at some point bila bercakap soal kerja kan, ada mungkin nak ditegur ataupun nak menegur sekali bapa dengan anak. Jadi macam mana manage professionalism tu? Silakan. Bagi saya, setiap juruterbang yang kita telah dilatih, latih saya pun jadi seorang pelatih juga, masing-masing tahu mengikut prosedur requirement lah, atau SOP semua kan. Dan keselamatan tu kami diutamakan lah, penerbangan ni, membawa penumpang ni. Jadi tiap-tiap pergerakan dalam pesawat tu, kerja dan sebagainya, proses tu sepatutnya mengikut SOP lah. Kami tak rasa kekok ke apa. Dia macam bila dah masuk tu dia automatically tukar. Tukar jadi kru. Dah biasa. Doesn't matter you terbang dengan siapa, terbang dengan dia pun sama, dengan my younger brother pun sama. Younger brother. Wow. Dia automatically
tukar role lah in the Betul lah. cockpit. Kalau saya buat salah apa ke, dia boleh tegur saya lah. Yes. Oh, So okay. it is professionally done. Bagus. Yelah sebab kadang-kadang ada yang father Betul. atau bapa kan ataupun ibu pun kadang-kadang macam bila ada anak ni dia orang akan lebih tengok lagi daripada Ya. macam mana dia orang treat other pilots kan. Dan untuk Captain Amirul, macam mana datang minatnya selepas yelah kita tengok macam you father kerja every day. So tapi mana putiknya minat untuk menjadi seorang captain dan daripada umur berapa tahun? Probably masa first time naik kapal terbang kot. Masa saya kecil. Umur berapa tu? I think 8 tahun kot. 8 tahun. Masa nak balik kampung, first time naik kapal terbang, saya ingat lah. So from that moment, rasa macam rasa nak jadi pilot lah. And then kebetulan masa tu pun my dad pilot. Yeah. Tapi bagus captain because macam tadi you pun cakap your younger son pun as a captain mesti sebagai bapa tu memang bangga kan. Ya. Memang bangga tapi usaha tu diri sendirilah. Bagus. Ya, Usaha tu yang bagus. dia Dan kita tahu main orang kata security bila dah dalam kapal terbang adalah orang kata tanggungjawab captain. Betul tak? Ya. So macam mana kat situ macam sebagai captain kan you masuk je you tahu okay ada 100 lebih penumpang kat belakang you and this is all under my orang kata Command tanggungjawab lah. command. So macam mana nak pastikan kalau weather tu tak berapa nak okey masa tu macam mana nak keep on tenang sebab mungkin kita kalau dalam flight captain kita dengar suara captain tahu captain tu rasa okey lah kita confident So macam mana you? Sebenarnya sebelum kita memulakan suatu penerbangan lah pada hari yang kita dijadualkan tu, kami dah ada di flight operation lah. Lebih kurang 1 ke 2 jam sebelum memulakan penerbangan. Jadi kami mendapatkan semua maklumat cuaca, keadaan pesawat, berapa penumpang nak bawa, aircraft park dekat bay mana. Semua kami dah tahu, dah buat briefing dengan semua kru termasuk kru kabin sekali. Jadi kami dah buat briefing semua sebelum sampai ke pesawat. Jadi penumpang hanya nampak kru ni pergi ke pesawat saja ya. Betul. Tapi kami dah mula membuat persiapan lebih kurang 2 jam sebelum memulakan penerbangan. Jadi keadaan tu kami tidaklah terkejut ada cuaca dan sebagainya, semua dah tahu mengikut ramalan. Ya. Jadi kalau dalam pesawat pun kami akan cuba mengemudi pesawat lah seberapa boleh untuk mengelakkan daripada masuk dalam cuaca. Sebab dalam pesawat pun kita ada weather radar untuk mengesan cuaca. Jadi kami boleh mengelak pesawat sebelum memasuki cuaca buruk. Yalah tapi kadang-kadang kan Kena kita tahu. mesti betul okey ke tak ni kalau yang penumpang kan jadi takut macam kalau Captain Amirul macam mana the first moment you first time bawa kapal terbang. Ingat first lagi time, tak? Ingat lagi. First time bawa kapal terbang tu actually bila you dah duduk dalam cockpit tu, you dah tak fikir pasal belakang sebenarnya. In a sense because you are just focusing on buat kerja you. Because if you buat everything according to the procedure, insyaAllah everything will be safe. Yeah. Si first time tu rasa berdebar kan sebab membawa ke okey je. Nervous because the first time you land dengan passenger. Itu nervous lah. I think bila cakap soal penerbangan, one thing about penerbangan bila landing tu is kind of a bit gementar juga. Bukan saja captain sebenarnya, sebagai passenger pun kita dengar dah landing dah buka kaki dia tu kita dah okay it's gonna macam tu kan. But kita percaya captain di Malaysia ni memang ada apa orang cakap yang baik Macam mana tu? yang kira macam persiapan yang baik untuk prep yang baik untuk berkebolehan lah. Yes, kebolehan. Allahu akbar. Okey, saya hari ni jumpa kapten saya macam berpeluh tangan. Okey. Jadi kita nak tahu juga bila dalam kapal terbang kan, macam kalau saya sebagai orang kata passenger, saya gegar sikit je, saya dah tunggu bila kapten nak cakap turbulence ni. Sebab kita dah takut kan. Tapi sebenarnya waktu bila yang betul-betul turbulence? Sebab kadang-kadang, yelah kalau gegar-gegar sikit tu macam captain tak ada cakap apa-apa, tak ada ni. Tapi bila yang shaky, bumpy tu baru. Ataupun sebab kadang-kadang pun bila saya pernah naik pun macam dia hujan, dia shaky sikit pun tak ada pun announcement turbulence tu. So boleh captain terangkan macam mana sebenarnya berlaku turbulence tu dan apa yang passenger kena bersedia dalam tu. Kategori turbulence ni lah geloran udara kan. Dari very mild ke very severe kan. Okay. Jadi kalau very severe atau
pun keadaan tu kurang selamat ke apa, semestinya kapten tu sudah pasangkan tali pinggang keledar. Itulah satu-satu daripada isyarat mengatakan kita kena bersedialah dari segi keselamatan lah. Tapi kalau sedikit gelora udara atau turbulence tu kalau tak dipasang, maka keadaan tu tidak berapa mendesak lah. Itulah saya cakap. Sebenarnya kalau dah gegar sikit saya dah. Yelah, kita as passenger tu yang tengah-tengah ni pun dah gegar play captain. Kita nak tanya juga, macam ada tak experience yang it's like a big experience untuk captain sendiri, yang captain rasa macam ni okay ke tak, I need to do this. Sebab you know, turbulence is a big thing. Kalau kita kat atas pun, tiba-tiba angin, gelombang and awan kita langgar pun kita dah boleh macam tu kan, shaky. Dan ada tak experience? Mungkin boleh share lagi? Bagi saya, pengalaman paling teruk lah. Mungkin masa fly ke Hong Kong, because normally this region dia sangat terkenal dengan typhoon season. So normally kalau airport tu ada typhoon, kita tak boleh fly situ. Tapi normally typhoon dia besar kan. So kita pergi tu masa typhoon on the way to reach there. So weather sangat-sangat teruk. Itu paling cemas lah. Tapi the other thing macam you tanya tadi, how kita bagi tahu the passenger. Normally kalau teruk sangat tu, kita akan buat announcement cabin crew be seated due turbulence as well. Kalau macam tu maknanya can expect to be very very bumpy lah. Captain macam captain. Ya, memang dari dalam 40 tahun lebih tu memang menjadi lumrah lah seorang juruterbang menghadapi cuaca. Tapi kalau yang paling teruk tu ada banyak teruk tu dari segi SOP tu, ada had-had dia yang membolehkan seorang juruterbang tu mendarat dengan angin kuat, angin kencang. Dia ada had dia. Kalau lebih daripada had tu, kita pun tak dibenarkan mendarat. Okey, so kita kena tukar haluan ke divert ke airport lain ke, ataupun kena hold dululah untuk cuaca tu beransur pulih. Okey. Jadi bukan mengatakan juruterbang ni angin yang terlalu kencang tu dia boleh mendarat. Ada dia punya SOP. Berapa kuasa angin tu kita boleh mendarat lah. Jadi kalau kita boleh mendarat mengikut SOP tu, keadaan itu masih lagi di bawah kawalan seorang juruterbang. Boleh mendarat lah. Okay. Sebab that's a final call. Sebab saya pernah ada penerbangan daripada JB ke KL. Dah sampai dah nak land tapi dia tak land, dia pusing balik. Dia pusing balik. So that is captain call sebenarnya. Macam cuaca tu terlalu buruk sampai tidak boleh mendarat. Yes. Kalau perkara macam tu lah saya akan macam ni. Okey, kita ada info yang menarik tentang Kapten Izwan Jaya. Beliau adalah seorang juruterbang yang pernah bawa balik pesakit-pesakit COVID semasa first kita punya wabak COVID melanda di Malaysia, bawa balik daripada luar masuk dalam Malaysia. Jadi kita nak tahu lagi banyak lagi sebenarnya experience dan cerita tentang tu. Tapi kita kena berehat sebentar dan kita kembali selepas ini dalam program Buah Bicara Hawa, inspirasi wanita masa ini, wanita luar biasa. Alright, kembali lagi bersama kami dalam program Buah Bicara Hawa, inspirasi wanita masa ini, wanita luar biasa. Tapi hari ini kita ada kawan Adam. Yes, dan tadi kita gantungkan dengan soalan yang kita beri info kepada anda. Kapten Izwan pernah membawa balik warga Malaysia daripada Wuhan semasa terjadinya kes awal-awal kes COVID-19. Yes. Jadi masa pengalaman masa tu, kita nak tahu dulu sebelum tu, masa tu orang dah start cakap daripada China, daripada Wuhan dah ada COVID lah yang orang kata mewabak yang orang kata serius. So sebagai kapten masa tu macam mana perasaan? Macam do you take it seriously masa tu juga ataupun I think it's just a normal orang kata fever ke masa tu macam mana? Okay, first time saya dengar nak bawa rakyat Malaysia lah, kita yang di Wuhan tu. Yang stuck semua. Memang there is a bit of Anxiety. Adrenaline rush lah kan. Because we do not tahu apa yang keadaan sebenarnya di Wuhan tu, yang Apa yang terjadi? mulanya merebaknya COVID di sana. Masa tu memang masa tu kat Malaysia ni belum ada. Betul. So one of the point that we worried is not to bring COVID into Malaysia at that time. Jadi tim dari medical dan sebagainya
tugas utama dia orang adalah untuk menentukan keselamatan penumpang dan juga kru supaya semua selamat pergi dan balik dan tak membawa wabak itu masuk Malaysia. So that was the stress factor lah. Jadi persiapan yang kami buat tu memang sangat rapi lah untuk penerbangan itu, dan kami membawa 100 lebih penumpang lah, rakyat Malaysia dari Wuhan, first trip pada Februari tahun 2020. 3rd of February actually, first flight. Lepas tu kami buat satu lagi flight, second flight pun ada. Ya. So yang itulah flight yang pertama team yang ada dalam what you call rescue mission tu, daripada custom, immigration, medical team, full NADMA. So we had a full complement of teams to support the operation lah. Sebab I pasti masa wabak 19 bermula, wabak COVID-19 tu, yang memang sebenarnya kait rapat yang macam dapat involve was pilot, pramugari, doctors. Itu semua yang macam awal-awal yang merasa, betul tak? Dan semasa pandemik dia start by March 2020 sehinggalah 2021. So macam mana pengalaman masa tu yang terbanyak terjejas was pilot, pramugari dan pramugara. So within that 2 years, apakah macam, adakah masa tu memang berehat ke ataupun ada back and forth flying juga sikit-sikit? Mula-mula tu flying dah kita dapat drastically kurang. Macam at least average pun sebulan satu flight je. Betul. Lepas tu after that MCO datang, and then they block the national border. So the company pun dia kena cari cara untuk sustain the company kan. So after a while tu dia put the pilots, most of the pilots into unpaid leave lah, they call it furlough for a few months. Then after things getting better, alhamdulillah sekarang they started calling everybody to fly back. Tapi macam mana pengalaman masa tu tak dapat kerja? Even Perasaan. captain pun sendiri yang dah setiap hari kan dah biasa. Of course the initial shock lah, right? Everybody was under shock lah kan, especially all the pilots lah, juruterbang ni kan. But I think the support from the team in our company, AirAsia, the management who actually helped us a lot lah in reducing the impact of the temporary off job ya. Tapi saya rasa ramai juruterbang kru kan mencari peluang di luar. Mungkin masing-masing found some new opportunity ya. Opportunity, New skill. passion. New skill, new passion. Betul. A lot of them actually managed to find some new skill and passion ya. So 2 years has passed and now everything mungkin coming back slowly to normal lah. The fasa endemic, and now the airline pun progressing dengan more flight. Betul. And more pilots are coming back and also crew. So adalah nampak cerah sikit lah masa depan penerbangan di Malaysia. Sebab industri dah buka, semua dah berkembang semula. Tadi saya ni nak tanya Kapten Amirul sebenarnya, tapi Tarisha potong awal Apakah pula. soalan Saya dia? nak tanya Kapten Amirul, untuk wabak tu kan, masa first your dad dapat fly. As a captain, of course you kena respect yang that is a company decision. Tapi you as a anak, seorang anak, apa you rasa bila ayah you ditugaskan untuk bawa penumpang-penumpang daripada Wuhan balik ke sini dalam first flight of COVID tu? Oh, masa first flight of COVID tu. Yeah. For us because masa tu kita still stay in satu rumah. Okay. Tapi the good thing is diorang tak dibenarkan balik rumah pun. Oh, yalah, sebab ada quarantine ya. So dia kena quarantine dulu before dia balik rumah. So tak adalah risau sangat sebenarnya. Okey je. So you okay lah. Okey je. Yelah, put macam ni pun mesti pengalaman juga kan, orang orang kata back and forth ke negara lain, betul tak? Itu pun risk juga. Dan juga faham tanggungjawab sebagai seorang pilot sebenarnya. Itu tanggungjawab yang besar tu. Yes. And kita juga nak tahu you guys adalah father and son. Jadi banyak orang kata bekerja di atas awan daripada di rumah pula, ataupun macam mana membagi masa di rumah. Kita tahu macam your mother ke kan, your isteri, macam mana tu dia semua anak beranak dia ni jadi pilot ni. Terbang balik. Ini pergi balik ini tak ada. Lagi Macam suka mana kot tu? sebenarnya. Balik ke rumah. Bye, see you later. Okey. Macam Kapten? Ya, biasanya kami juruterbang punya schedule lah. Kita ada roster, flight roster. Biasanya untuk sebulan tu, Macam Amirul pun dia dah tahu dah first week, second week dia punya flight schedule.
Kita ada 1 bulan roster, kita bulan tahu roster, bila tahu kita dah. kerja, bila kita off. Tahu hari one off. month. Ya. One Jadi month. biasanya kita akan check lah when is your off day. Kalau nak plan apa-apa. Kalau nak plan apa-apa, ya. Dengan family we will check when is your off day. Lepas tu kita akan try to program mengikut kita punya schedule. So bukanlah susah sangat. Okey lah. Susah pun. Ya. Jadi kita ada pilot 2 orang di studio ni kan. Kita nak hadiahkan penonton hawa hari ni dengan announcement captain, boleh tak? cuba buat Cuba buat sikit lah kan, rindu nak naik gila flight. London lah, minta Gila pergi London. Captain. Apa-apa. Okay, kita silakan Captain Mirul dulu. Boleh? Announcement, Announcement. Boleh lah, ni impromptu ni minta ni. Mak, kita pergi mana? Kita pergi balik Kelantan lah, tak Balik apa. Kota Baru lah. Kelantan, balik Kelantan, Memang kampung okey. Kelantan pun. Bahasa Melayu atau English? Okay, you pilih. bahasa Melayu, you bahasa English. Okey. Okey. Boleh. Terbaliklah saya English. Boleh. Itulah testing dia. Saya Nampak English lah. toleration anak dengan adat. Macam tu. Tengok Okay. 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 Assalamualaikum. Very good morning, dear guests. This is your captain speaking from the flight deck. My name is Amirul Ashraf, and together with me the cockpit today is my colleague, Captain Rizwan. We would like to welcome you on board our flight AK6432 bound for Kota Baru. Looking after your safety and comfort in the cabin today is our senior cabin crew, Patricia, and our flight today will take approximately of 1 hour. We can expect good weather departure this morning, and currently we're in the midst of finishing some of the competition as well as waiting all guests to Packing. packing. Ikut je saya. Once all process complete, we'll be ready to make our way into Kota Baru. I will get back to you with the latest weather update before we commence our descent. In the meantime, stay back, relax and enjoy the flight. Saya beli flight ticket lah. Saya dah lama tak dengar suara-suara kapten dengan stewardess. Kapten pula kalau Okey, bahasa Captain Melayu. pula. Kota Baru ya. Alright. Okey, saya ni sebelum mendarat lah. Sebelum mendarat, okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan. Ketika ni kita sedang terbang di paras 30,000 kaki di atas paras laut dan kita dijangka mendarat di Kota Baru lebih kurang pada pukul 10.30 pagi. Cuaca ketika ni adalah baik dan tanda isyarat pasangkan tali keledar telah dipadamkan. Namun semasa berada di tempat duduk tuan-tuan dan puan-puan adalah dinasihatkan untuk memasang tali keledar. Dan jika memerlukan sebarang bantuan, sila hubungi anak-anak kapal kami dan harap dapat berjumpa lagi dengan tuan-tuan dan puan-puan di dalam penerbangan kami yang lain dan salam sejahtera. Itu dia. Wow. Apa orang cakap, apa perasaan buat ucapan depan kamera? Selalunya dekat sini je. Gementar sikit. Okay, thank you so much. Last word. Kita nak minta kapten muda dan juga kapten yang berpengalaman untuk pesan kat generasi yang akan datang. Betul. Kalau sesiapa yang ingin pursue dia orang punya passion menjadi seorang kapten tapi fikir alah nanti tak ada masa dengan family, tak ada masa dengan girlfriend, Dan nanti tanggungjawab tu besar. Jadi mungkin kapten boleh bagi penonton sedikit nasihat. Especially untuk kaum wanita Yes, yang betul. nak beranikan diri menjadi kapten. Sebab kita tahu di AirAsia ada lebih dalam 450 kapten wanita. Betul sekarang? Banyak tu. Ramai. Jadi bolehlah bagi kata-kata Silakan, semangat. Kapten. Okey. Jadi pada anak-anak muda yang berminat untuk menjadi seorang juruterbang, satu daripada keperluan adalah akademik lah, dari bahasa Inggeris, sains, fizik. Saya ingat SPM tu memerlukan 4 mata pelajaran yang mutlak lah untuk menjadi seorang juruterbang ya. Dan siapa yang minat tu boleh cuba mendapatkan maklumat sebelum mencuburi bidang ni. Dan seperti yang kita sedia maklum, ada ramai wanita-wanita yang telah pun menjadi juruterbang kapten ya di industri penerbangan swasta, termasuk dalam TUDM. Pun ada ramai juruterbang wanita ya, termasuk juruterbang pejuang ya di dalam TUDM. Dan kerjaya juruterbang ni adalah untuk semua orang kampung ke orang bandar, bukan hanya untuk orang yang kaya. Betul. Jadi siapa yang minat tu boleh mencapai cita-cita ini sebagai seorang juruterbang. Stigma, betul. Kapten Amirul? Kapten Amirul silakan. Almost same thing lah. I mean orang kata sendak seribu daya kan. Betul. So kalau minat tu work towards it, study rajin-rajin, and then
there are a lot of options sekarang. Like my father said tadi, tak semestinya orang kaya je boleh jadi pilot. Betul. Kalau airlines pun sekarang ada offer sponsorship, and if not pun boleh melalui TUDM juga. Kerja yang sama, more interesting actually. Yeah, just work towards your dream lah to Yang achieve. penting kan bila nak jadi seorang pilot ni dia kena tahu, yalah macam tadi kata fizik tu semua itu. Jadi jangan orang kata jangan buang masa time sekolah. Itulah time korang kerja keras. Nanti bila pada tahun umur 19 mana tahu dah habis belajar dah jadi kapten, umur 19 dah boleh jadi dah fly commercial plane. Betul. Jadi kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak banyak Kapten Amirul dan juga Kapten Izwan kerana sudi datang dan kongsikan pengalaman dan orang kata sebagai seorang kapten. Betul, dan kita berbesar hatilah dapat tahu banyak lagi pengalaman dan cerita tentang kerjaya di Awanbiru, dan kita harapkan perkongsian kali ini memberi manfaat kepada generasi-generasi di luar sana. Terima kasih banyak. Mungkin lain kali kita Terima kasih juga lah. Nanti nanti kita jumpa di flight. Saya Oh, tahu boleh, nama. Alright, kita akan berehat sebentar dan kembali selepas ini dalam program Buat Bicara Hawa. Inspirasi wanita masa ini, wanita luar biasa.